Kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, lagi seminggu lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang penuh keberkatan, yang penuh dengan pahala, yang penuh dengan berbagai-bagai cobaan dan dugaan. Kalau kita panjang umur, kita akan berpuasa sebulan. Kalau pendek umur, akan berpuasa selama-lamanya. Kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita kerana kita nak berpuasa sebulan, bukan nak berpuasa selama-lamanya. Kalau kita mati, puasalah kita selama-lamanya. Itu sebabnya kita minta panjangkan umur. Allahumma tawil a'marna wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan sihatkan tubuh badan kami. Doanya, Allahumma tawil a'marna wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan sihatkan tubuh badan kami. Buat apa nak sihat? Kerana kita nak beramal. Jadi, kalau lagi seminggu kita nak berpuasa, siapkan badan kerana kita ingin beramal. Jadi, kalau nak beramal, beramallah bersungguh-sungguh. Kerana zaman Ramadan, pahala akan berganda-ganda. Berpuasa, bersolat, bersedekah, sembahyang tahajud dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang untuk sembahyang tahajud pada waktu malam kerana kita akan bersahur. Sahur itu pun pahala, tasaharu. Fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu pada orang-orang dahulu-dahulu kala. Mudah-mudahan atau pastilah kalau sudah berpuasa, ikut syarat, ikut rukun, ikut undang-undang puasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau masuk dalam Ramadan, orang beriman akan gembira, suka. Di zaman Nabi itu apabila turun Al-Quran yang disebutkan tadi itu, berpusu-pusu orang nak dengar apa cerita baru ni. Cerita barunya, orang beriman kena puasa. Apabila orang beriman campur dengan puasa, jawapannya orang yang bertakwa. Bukan senang nak jadi orang takwa ni. Tiap-tiap hari Jumaat, imam pesan, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksud takwa, hifzun nafsi ala ma yu'tham, wa zalika bitarkil mahzurat, wa yatimmu zalika bitarkil mubahat. Makna takwa, memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan sempurnalah takwa itu dengan meninggalkan yang harus-harus. Saya ulang lagi sekali. Hifzun nafsi ala ma yu'tham, memelihara diri daripada perbuatan dosa. Wa yatimmu dzalik, sempurna takwa kita itu dengan meninggalkan yang harus-harus. Yang harus pun kena tinggal. Contohnya, kalau tidur, hukumnya harus. Tidur pun kena tinggal. Makan harus pun tinggal. Maksudnya, tinggalkan tidur itu dengan niat. Bila kita berniat, sengaja aku tidur kerana untuk bangun pagi besok,
dapat pahala itu ini sunat. Tak jadi harus dia. Niat makan untuk menguatkan tubuh kerana aku untuk beribadat, dapat pahala jadi sunat, bukan harus. Gosok gigi, bersugi, sunat berniat. Kalau tuan-tuan nak bersugi, niat sengaja aku bersugi kerana Allah Ta'ala, baru dapat sunat, tidak jadi harus. Kadang-kadang kita lupa bersugi itu sunat. Bagaimana dapat sunat? Niat untuk beribadat. Pasal apa? Nabi kata apa? As-salatu bis-siwak afdal min sab'ina salatan bila siwak. Salat dengan bersugi lebih afdal dari salat tidak bersugi 70 kali ganda. Itu semua yang sunat bersugi. Pahalanya digandakan 70 kali ganda. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Niat terlupa. Itu sebab dia kata, hifzun nafsi ala ma yu'tham. Memelihara diri daripada perbuatan dosa. Wa dzalika bitarkil mahzurat. Tinggalkan yang dilarang. Wa timmu dzalik, sempurna takwa kita itu meninggalkan yang harus-harus. Tiap-tiap yang harus diniatkan jadi sunat. Makan niat untuk beribadat, tidur niat untuk beribadat, dan jadi sunat. Pahala kita kiri kanan semua ada pahala. Senyum pun ada pahala. Al-ibtisamu sadaqah, senyum itu pahala sedekah. Tetapi ingat, jangan senyum seorang-seorang sudah. Itu bukan pahala, bala. Begitu. Jadi Allah masa turun ayat dulu, turun ayat, berpusu-pusu orang beriman nak dengar kisah mengapa Allah Ta'ala panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman suka. Pasal bila ada panggilan, ada arahan. Apa arahannya? Diwajibkan kita berpuasa. Apabila ada hukum ibadat, maka pahala pun ada. Suka gembira. Oleh itu orang dulu zaman dulu ni berebut-rebutkan pahala. Berebut-rebutkan pahala. Satu hari orang miskin bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ni orang miskin. Kami semayang. Orang kaya pun semayang. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Kita beramal, orang kaya pun beramal. Tetapi apabila orang kaya bersedekah, kami tak boleh. Pasal duit tak ada. Maksudnya Rasulullah, pahala kami sikit lah. Begitu orang zaman dulu. Dia bimbang, orang kaya banyak pahala. Pasal orang kaya bersedekah. Kami orang miskin nak sedekah apa? Tak apa Nabi kata. Orang miskin ni semayang biasa, tapi wirid banyak sikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal Nabi kata, satu wirid, satu tasbih, satu tahmid, satu sedekah. Sukalah orang miskin dari ni. Sekali ni kita wirid banyak-banyak. Jangan beritahu orang kaya-kaya diam-diam. Kalau orang tahu, orang kaya tahu, dia wirid pula. Maknanya pahala kita ni sikit jugalah. Dia sedekah lagi, wirid lagi. Baliklah. Balik, wiridlah. Tasbih, tasmid, takbir, semua siap. Senyap je. Tak berapa lama, pecah rahsia. Orang kaya dah tahu. Wirid pula orang kaya-kaya ni. Ya Rasulullah, orang kaya wirid juga ya Rasulullah. Nabi kita nak buat macam mana? Menunjukkan orang zaman dulu berebut-rebutkan pahala. Dia bimbang orang kaya pahala banyak. Kita orang miskin duit tak ada. Kita wirid. Saya pesankan tuan-tuan, wirid banyak sikit kalau duit tak ada. Kalau duit ada, sedekah, wirid, dua-dua lagi bagus. Tapi duit nak sedekah tak ada, wirid. Jadi saya pesankan tuan-tuan, wirid pendek-pendek.
baca ya Allah 100 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali tiap-tiap hari. Boleh? Mudah aja. Kemudian la ilaha illallah 300 kali. La ilaha illallah 300 kali. Kemudian selawat 100 kali. Kemudian istighfar 100 kali. Jadi begini, kalau peringkat awal tak sempat, sibuk, sekurang-kurangnya selawat 10 kali di waktu petang, 10 kali di waktu pagi. InsyaAllah barang siapa membaca selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, dapat syafaat Nabi di padang mahsyar esok. Ingat, 10 kali pagi, 10 kali petang. Sebagus-bagusnya 100 kali sehari. Begitulah. Itu sekurang-kurang tu. Banyak lagi lah. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertasbih. 4 perkara penting. Yang pertama, solat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, selawat, sedekah. 4 ulang kali. Yang pertama, sembahyang. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Sembahyang itu pecahkan pula. Sembahyang fardu, jangan tinggal. Sembahyang rawatib, sembahyang sebelum fardu atau sudah fardu. Pasal Allah Ta'ala bagi pahala banyak sangat. Jangan lepaskan peluang, ambil peluang. Sembahyang subuh, sunat sebelum subuh. Apa Nabi itu? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungan. Lebih baik dari dunia ni. Dunia ni banyak mana? Luas. Lebih baik sembahyang 2 rakaat dari dapat harta sebesar dunia ni. Tuhan bagi. Kemudian barang siapa yang sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat seperti sembahyang tahajud, pahala seperti sembahyang tahajud. Barang siapa sembahyang berjemaah insya' dapat pahala seperti tahajud separuh malam. Barang siapa sembahyang jemaah subuh, Allah bagi pahala seperti tahajud sepanjang malam. Tuan-tuan bayangkan, mengapa Allah Ta'ala bagi pahala banyak sangat ni? Sembahyang sebelum sudah Jumaat afdal, muakkad. Sembahyang sunat selepas Jumaat, muakkad. Mengapa Tuhan bagi pahala banyak sangat ni? Pasal Allah Ta'ala nak suruh juga kita masuk syurga. Pahala banyak-banyak. Dosa sikit. Kalau kita buat dosa 1, dikira 1. Buat salah 1, dikira 1. Buat pahala 1, dikira berganda-ganda. Barang siapa sedekah RM1, pahalanya RM700. Macam itu bayangkan. Kalau kita tak masuk syurga juga, salah kita lah. Pasal apa? Pahala Allah Ta'ala bagi itu banyak sangat. Berbanding dosa yang kita buat. Kita, dia kata, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam akan buat salah. Sebaik-baik orang yang buat salah, bertaubat. Jadi kita taubat 100 kali 1 malam. Jangan tinggal. Jangan lepaskan peluang bertaubat 100 kali 1 malam. Nabi tak ada salah, tak ada berdosa. Nabi maksum, tetapi dia bertaubat juga 100 kali. Nabi yang tidak ada dosa itu pun bertaubat, kita kena bertaubat. Tak boleh kita kata, saya rasa hari ini tak ada berdosa. Tak ada, mesti berdosa.
Tak boleh kita rasa-rasanya tak berdosa kan? Tak, kita mesti berdosa. Tapi Tuhan bagi peluang. Orang berdosa itu peluangnya bertaubat. Jadi saya pesankan tadi, zikir ya Allah 1 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Boleh? Boleh lah, jangan tak boleh. Pasal Nabi Allah Ta'ala kata apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siap-siaplah bekalan. Sebaik-baik bekal ialah bertakwa. Itu sebabnya kita tadi bertaubat menjadi orang bertakwa. Bila orang beriman, dia puasa menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran sekurang-kurang satu hari 100 ayat. Sekurang-kurang. Kosong, temenung aja baca Quran. Baca Quran 100 ayat sekurang-kurang. Itu sebabnya kita nak tidur baca 3 surah. Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah. Pagi-pagi kita baca Yasin. Di samping dengan Al-Asma'ul Husna. Pagi-pagi baca Al-Asma'ul Husna 99. Tak payah hafal, baca je. Apa Nabi kata? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha faqad dakhal jannah. Bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Nama Tuhan ada 99. Barang siapa menghafalnya akan masuk syurga. Barang siapa menghafal akan masuk syurga. Pagi-pagi baca. Jangan lupa. Buka buku tu mana ada Al-Husna, baca sekali. Cukuplah. Itu sebabnya kita selalu dengar ceramah. Apabila dengar ceramah, jangan tinggalkan kosong. Mesti balik beramal. Kalau tidak, rugi kita dengar ceramah. Apa yang Tuan Guru cakap, apa yang Tuan Guru pesan, kita amalkan. Jangan buang masa. Pasal masa kita ada 2. Yang pertama, masa untuk mencari rezeki. Yang kedua, beramal. Jangan risau tentang rezeki. Yang kita risau ialah amalan tak cukup. Rezeki jangan bimbang. Dah siap dah, Allah Ta'ala dah siapkan. Tiap-tiap orang dah ada rezeki dia. Satu hari, seekor semut bertemu Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman tanya dia, apa hal engkau wahai semut? Bagaimana keadaan engkau sekarang? Semut jawab, saya makan sebiji gandum, saya simpan sebiji untuk akan datang. Nabi Sulaiman kata apa? Tak payah simpan-simpan. Aku jamin kau punya rezeki. Baliklah semut tadi. Tak lama jumpa balik semut. Bagaimana keadaan kau sekarang? Wahai Nabi Sulaiman, aku makan sebiji, aku simpan 2. Baik? Nabi Sulaiman kata, kan aku dah pesan tak boleh simpan. Wahai Nabi Allah Sulaiman, dulu rezeki aku Tuhan yang jamin. Aku jamin. Tetapi sekarang engkau yang jamin. Aku tak jamin. Pasal engkau manusia. Lupakan aku, dia kata. Allah Ta'ala takkan lupa. Semut pun faham. Rezeki Tuhan jamin. Yang kita bimbang, persiapan kita untuk alam barzakh, belum alam akhirat. Cuba bayangkan, kita bila mati besok, mati kita ni tak tentu. Apa Sayyidina Umar kata? Allah sembunyikan 5 dalam 5. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat, walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah yang Allah redha. Sikit pun tak apa. Tak tahu mana ibadat yang Allah redha, dia buat. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun.
Dibimbangkan itulah penyebab Allah murka kepada kita. Yang ketiga, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Tak tahu bila. Beramallah sepanjang malam. Yang keempat, Allah sembunyikan ajal kita pada satu masa. Tak tahu bila. Maka, mengapa disembunyikan? Supaya kita standby. Tiap-tiap detik beramal. Masa tak tahu bila akan dipanggil menghadap. Tak tahu. Bila tak tahu bila masa kita akan panggil menghadap, sentiasa kita beribadat. Kita umat Muhammad ni umur kita berapa? 60 hingga 70. Nabi kata apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Itu aja. Kalau tahu bila nak mati macam mana? Mudah tak agak-agak? Tak tahu satu. Kalau tahu kita nak mati, tak tidur kita. Kalau tak tahu, lagi tak tidur. Pasal bila-bila. Di antara nafas naik, nafas turun. Di antara pejam dan celik, mati mencelah. Mati akan mencelah. Tak semestinya orang sakit itu mati. Tak semestinya orang sihat itu akan hidup. Tak. Apa syair Arab kata apa? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min saqimin asyahina min ad-dahr. Beramai orang sakit tak mati-mati. Beramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut. Kita pergi menghadap saudara kita di hospital. Pangah nak makan, tak larat aku. Minum pun aku tak larat. Kita kata nak gol orang tua ni. Kita kata kan, kita pun balik singgah pasal malam. Singgah beli kuih, buah Melaka. Kita makan tercekik, kita mati dulu. Dia tak mati-mati, kita yang menjarah tadi kita mati. Itu sebabnya Allah Ta'ala Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dicepatkan kita mati berbanding umat zaman dahulu kala. Zaman dulu panjang umurnya. Tetapi bila umur panjang, lawan Allah Ta'ala. Pasal dia rasa umur panjang. Fir'aun panjang umurnya, dia lawan. Orang zaman dulu umur panjang 100 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Zaman Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh sendiri pun 950 tahun. 950 tahun. Kalau kita umur panjang macam itu, bagaimana agak-agak? Kerajaan pun pening nak bayar pencen. Anak cucu cicit kita pening tengok datuk dia. Tengok datuk dia. Tak mati-mati orang tua ni. Nasib baik Allah Ta'ala bagi kita umur pendek. Tapi pahala banyak. Contohnya malam Lailatul Qadar. Satu malam beramal. Pahalanya 1000 tahun. Umur pendek. Pahalanya berganda-ganda. 1000. Apa dia kata? Khairun min albisanah. Lebih baik daripada 1000 tahun. Orang zaman dulu tak ada pahala berganda-ganda macam kita ni, tak ada. Semayang di Masjid Mekah satu hari 100,000 pahalanya. Madinah 1000. Kalau kita duduk sana 4 bulan berapa pahala? 15 juta. 15 juta. Tapi jangan tuan-tuan kira lah pahala tu. Bayang 1 juta, 2 juta, jangan. Ada satu kawan saya cerita, kawan dia pergi ke Mekah. 3 bulan. Baliklah dia ke Malaysia. Ada kawan seorang dia di Indonesia. Sama 3 bulan juga. Jadi, cuti dia pergilah ke Indonesia. Jumpa kawan yang sama-sama ke Mekah tadi. Semayang Isyak. Lepas semayang Isyak, dia tanya kawan dia, lepas Isyak kita ke mana? Kita ke disco, dia kata. Right? Awak kan sudah ke Mekah? Ya, ke Mekah 3 bulan.
Cuba saudara kira, pahala berapa? 45 juta. Kalau kita menari sikit banyak, enggak apa-apa. Banyak pahala, potong sikit tak apa dia tu. Pasal dia kira, pahala jangan dikira. Mudah-mudahan pahala banyak itu kita senang ke syurga. Contoh lagi, kita nak masuk syurga mudah aja. Baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas sembahyang. Atau baca tasbih subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar 33 kali akan masuk syurga. Mengapa 33? Mengapa tidak 34? Pasal umur kita di syurga besok 33 tahun. Jadi kita wirid 33. Betul. Jangan lupa tu. Lepas solat baca. Tetapi kalau lepas daripada tahajud, kita baca balik. Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah 10 kali. Sambung doa. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Maksudnya, ya Allah Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari sempitnya dunia ini dan sempitnya hari kiamat. Boleh hafal. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Begitu amalan. Kita standbykan amalan banyak-banyak. Lepas baca Quran 3 tadi, zikir. Lepas zikir, sedekah. Sedekah bukan mestinya banyak. Cukup sekadar RM1 cukuplah. Tapi tengok gaji lah. Kalau gaji RM10,000, sedikit bagi RM1, malu company lah. Begitulah. Begitulah tuan-tuan. Habis, kita boleh balik. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, ya wahai orang beriman. Apabila dia orang beriman, dia gembira mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal begini, apa beza iman dan Islam? Orang beriman ini mestilah orang Islam. Orang Islam belum tahu dia beriman. Banyak orang Melayu Islam, iman belum. Kalau orang Melayu itu beriman, masjid 40 tingkat pun tak cukup. Kita kata hari ini penuh masjid, ramai orang datang. Dia lupa yang tak datang lagi ramai. Yang tak datang lagi ramai. Jadi beza apa? Orang beriman, hatinya beriman. Mulutnya beriman. Amalan pun beriman. Yang hebatnya orang Melayu ni, kalau dia kata tidak Islam, dia bunuh orang boleh. Pasal dia Islam. Tapi tak beriman. Orang beriman artinya tasdik di hati, lafaz di mulut, dan beramal dengan anggota. Itu orang beriman. Dan kalau dia beriman, otomatik, secara langsung, dia akan beramal dan tinggalkan maksiat. Tetapi kita tidak. Mudah beramal, mudah buat maksiat. Satu hari kawan saya, tak sebut nama lah, dia tiap-tiap bulan jumpa saya nak minta ceramah. Ustaz, bulan ni ceramah bila? Baguslah dia, dakwah kuat. Tetapi apa dia jemput, dia panggil saya tu, dia keluarkan buku 35 tu. Keluar-keluar, terkeluar nombor. Ceramah-ceramah, nombor-nombor. Begitu. Itu sebab kadang-kadang apabila satu orang bawa nombor dalam poket dia, dia sujud, jatuh nombor, bangun, masuk balik nombor tu. Dia beriman tak beriman? Terusnya, kalau kita tasawuf mengatakan,
ramai orang boleh berbuat ibadat, tidak ramai orang boleh tinggalkan maksiat. Ingat. Saya ulang sekali. Ramai orang boleh berbuat ibadat, tidak ramai orang boleh buat tinggalkan maksiat. Begitu. Begitu. Maksudnya mudah beribadat. Nak tinggalkan maksiat amat payah. Begitu. Jadi kita menungkan maksud beriman ikut perintah. Islam belum tahu. Islam kadang-kadang boleh berpura-pura. Itu. Jadi orang beriman berbeza orang yang Islam. Orang beriman tidak akan buat maksiat pasal hati takut kepada Allah SWT. Contohnya, kalau tinggalkan solat, barang siapa tinggalkan solat, masuk neraka selama 80,000 tahun. Bayang. Nabi itu barang siapa tinggalkan semayang satu waktu dengan sengaja, akan masuk neraka 80 tahun. 80 tahun akhirat bermakna 80,000 tahun. Berani tak berani? Kalau dia orang beriman, dia tak berani. Dia beriman dua, senang, ringkas. Beriman dengan Allah Ta'ala, beriman hari akhirat. Cukup dua. Maksudnya, kalau dua itu pun dah cukup dah. Percaya malaikat, lagi tambah. Percayakan Nabi, lagi tambah. Tapi kalau dia percayakan dua pun, sudah cukup gentar hati. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti iman dia kuat. Itu sebabnya Bilal bin Rabah, dia rotan, disiksa. Tak. Dibayangkan. Siksaan akhirat, siksaan dunia. Dunia siksaannya tak setakat mana. Tetapi kalau siksa akhirat, masuk ke sakar itu, nazza'atan lisyawa. Mengelupas kulit kepala. Mengelupas kulit kepala kalau kena napi neraka sakar. Jangan. Itu sebab malam-malam kita beramal, menungkan kalau aku masuk neraka besok lah, bagaimana agaknya. Kalau aku masuk neraka besok, bagaimana. Itu kita kena menangis. Kena menangis, menungkan apakah yang akan berlaku pada kita di akhirat besok. Tuan-tuan bayangkan, di kubur besok gelap, kelita, tutup dengan tanah, tutup dengan papan. Di waktu malam lagi gelap, dua kali gelap. Siapa yang akan menemani kita di alam barzakh itu? Itu menungkan. Orang yang paling koman sekali, bolehlah berkenuri. Kenuri je. Tahlil. Belum tahu lagi. Adakah pahala orang yang bersedekah itu, tahlil itu akan sampai kepada orang mati? Berselisih pendapat ulama. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita standby sendiri, bawa sendiri amalan. Jangan harapkan doa orang. Orang surau, orang masjid, sukalah orang mati. Ditunggu je. Tak lama tak ada orang mati. Salat dia kenuri. Orang mati itu belum tahu lagi dapat pahala atau tak dapat pahala pasal doa. Mungkin Tuhan ampunkan, mungkin tidak. Kalau kita bawa sendiri amalan, tak ada masalah. Jangan harapkan doa orang. Bolehlah anak-anak doa, kalau Allah nak ampunkan. Insya'a adzaba wa insya'a afa. Kalau Tuhan nak, Tuhan ampunkan. Kalau Tuhan tak nak, Tuhan tak ampunkan. Itu. Jadi apa yang kita harap? Dalam kubur besok, di atas kepala kita, solat, semayang. Kiri kanan, puasa dan zakat. Di bawah kaki, sedekah dan sebagainya. Jadi, kita buatkan amalan banyak-banyak supaya selamat di kubur. Itu saya pesankan tadi. Semayang tahajud, sekurang-kurangnya, kubur kita terang-terang seperti matahari baru terbit. Kita ulang lagi sekali. Barang siapa semayang tahajud,
nanti kuburnya terang benderang seperti matahari baru terbit. Tak bimbang. Kalau gelap kali itu apa nak jawab? Jawab seksaan lagi, gelap gitu. Yang berapi, mulut menekat, menyoal soalan-soalan. Itu saya pesankan tuan-tuan, tak ada masa dah untuk kita buang. Walau muda, walau tua. Yang bagusnya dari muda setelah beramal. Pasal apa? Barang siapa muda-muda dah beramal, dah ke masjid, maka akan diletakkan di bawah tiang arash di padang mahsyar. Sembahyang tahajud, jangan lupa. Ke masjid, jangan tinggal. Itu mudah. Tetapi kita kadang-kadang tunggu masa. Saya kalau ada tua-tua baru nak start, tak ada harapan dah. Umur 55 dah lumpur habis. Itu sebabnya barang siapa muda-muda dah beramal, untung dia. Tetapi kalau muda-muda tak beramal, cepat mati. Kalau umur muda lambat tak beramal, akan cepat mati. Kalau mati masa muda, 2 kali rugi. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Pasal dunia tak dapat, dah mati, tak dapat. Pasal akhirat tak dapat, dah mati, tak dapat sebab beramal. Begitulah. Nak pesankan tuan-tuan, nak beramal sekarang. Apa Nabi itu? Irtanim khamsan qabla khamsin. Rampas 5 sebelum 5. Hidup sebelum mati. Muda sebelum tua. Dah tua, baru nak beramal, tak ada harapan. Dah lumpur, dah tak cakap. Banyak kawan-kawan kita, dah umur lewat dah, tak sempat beramal, baru menyesal. Saya, kalau sihat, tak saya beramal. Alah, bohong. Masa sakit cakap. Masa sihat dulu, kenapa tak beramal? Masa sihat dulu, kenapa tak beramal? Dah sakit, saya kalau sihat, nak saya ke Mekah. Lah, masa dulu ke London je. Gitu. Belum start lagi ni. Cuba bayangkan, ya. Habis. Yang akhir sekali, sedekah. Ada orang jenis rajin sembahyang, rajin puasa, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi kedekut. Itu masalah. Jenis tu. Dia sayang sangat harta dia. Kita hendaklah jadi orang sembahyang pemurah. Pasal apa Nabi kata? As-sakhiyu qaribu minal jannah. Orang pemurah dekat dengan syurga. Wa qaribu minan nas, dekat kepada manusia. Orang suka dia. Wa qaribu minallah, dekat kepada Allah. Al-bakhil ba'idu minal jannah. Orang kedekut, jauh dari syurga. Wa ba'idu minan nas, jauh daripada manusia. Wa ba'idu minallah, jauh dari Allah SWT. Jadi jadikan diri kita seorang yang pemurah. Ada jenis orang, jenis. Kedekut tu jenis. Nak cerita je lah. Satu hari saya ceramah sebuah tempat, naik kapal terbang. Baliklah besok. Yang menjemput saya balik, ikut saya di airport. Minumlah di airport, tentang menunggu terbang. Minumlah wacana sekeping, teh cawan. Zaman itu teh masih 30 sen lagi. Lama dah. Wacana mungkin 30 sen, itulah. Minumlah. Habis minum, apa kawan saya tu kata? Ustaz, untuk saya dah bayar lah. Untuk saya dia tak bayar. Patut ke agaknya? Saya kan sebagai tetamu dia. Kalau dia tak nak bayar pun tak apa. Ustaz, tolong bayar, saya duit tak ada kecil. Duit kecil tak ada. Kan cantik. Dia elok je. Ustaz, untuk saya dah bayar. Saya pun terpinga-pinga mengapa dia buat begitu. Payah nak jumpa orang begitu. Jangan tuan-tuan buat begitu. Malu company. Kedekut sangat. Ada jenis orang. Cuba, itu sebab Sayyidina Umar satu hari, orang nak recommend
seorang peniaga. Saya orang tanya, mana kau tahu dia ni orang baik, layak berniaga ni? Pernahkah kau bermusafir dengan dia? Tak pernah. Pernah kau berjiran dengan dia? Tak pernah. Pernah kau berkongsi perniagaan ataupun bermuamalah keuangan? Tak pernah. Baliklah sama kau tak kenal lagi dia. Pasal nak kenal kawan tu musafir sama-sama. Kau kenal. Di sini pergilah Johor, singgah Seremban, minum. Siapa bayar? Kita bayar. Oh tak apa, 1-0. Jalan Cingah Melaka pula, makan nasi. Siapa bayar? Dia juga, kita juga bayar. Dia ke dapur dah, ke depan dah, beli sok khabar dah. Ada je hal dia. Pergi Johor pula, makan malam. Siapa bayar? Kita bayar. Confirm dia kena kod. Baru tahu dia sepangai dia. Atau berjiran, tahu perangai. Itu sebabnya tengok perangai orang bukan duduk setempat. Ajak musafir, ajak berjiran, baru tahu dia tu kedekut. Jangan, saya pesankan tuan, jangan kalau belanja di kedai itu, kita minum sama-sama, berlumba-lumba untuk bayar. Jangan berlumba-lumba tak nak bayar. Bila waktu nak bayar, dia beli sok abah lah, beli coklat lah, buang air kecil lah, macam-macam hal dia buat untuk mengelak dari bayar. Saya lupa ada satu cerita zaman dulu, bila makan di kedai, berlumba-lumba untuk bayar. Ada kawan saya dulu, seorang meninggal, cukup marah kalau orang lain bayar. Sampai tegur tak tegur dia. Itu hebat dia. Dia mati, manis muka dia. Dia mati, manis. Kalau saya nak buat dajjal, saya bayar cepat-cepat. Dia boleh marah. Dia boleh masam muka. Itu. Kita, kalau orang bayar, sukalah kan. Dia tak, dia marah orang lain bayar. Begitu. Kita nak jadi begitulah. Orang yang murah. Kita makan bersama-sama, berebut-rebut nak bayar. Bukan berebut tak nak bayar. Itu sedekah. Habis. Kita boleh balik. Berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kat kamu berpuasa. Berpuasa ini maknanya al-imsak, berhenti makan. Dan dari sisi bahasanya, berhenti makan. Di istilah syaraknya, berhenti makan daripada dan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa dengan niat. Orang beriman, dia berpuasa, Tuhan bagi 2. Apa dia kata? Lis-sha'im farhatan. Farhatun indal iftar, farhatun indal liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu 2 kali sukanya. Yang pertama, suka ketika nak berbuka. Yang kedua, suka kerana nak bertemu dengan Allah SWT di akhir besok, kerana Allah nak siapkan pintu rayyan untuk orang berpuasa. Jadi puasa ini ada 2. Puasa jasmani, puasa ruhani. Jasmani tak makan, itu mudah. Tak minum, mudah. Yang susah, puasa rohani. Mata jaga dari mandang yang haram. Telinga jaga daripada mendengar yang haram. Tangan jangan ganggu hak orang. Mulut jangan mengumpat. Kalau orang mengumpat, diam saja. Jangan pun jangan. Cukuplah. Akan habis pahala puasa itu. TV tengok yang penting. Yang mengarut jangan tengok. Mulut sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir dan sebagainya. Sebab saya pesankan, Ramadan ni kalau boleh tamatkan Quran 30 juzuk. Imam Syafi'i satu hari tamat baca Quran 30 juzuk 3 kali. 3 kali, bukan sekali sebulan. 3 kali hari
Ramadan. Dalam keadaan suasana dia hebat, ulama yang hebat, dia boleh baca Quran satu hari 3 kali tamat. Sayyidina Uthman pula, dia boleh sembahyang tahajud malam 2 rakaat 30 juzuk baca Quran. Sahabat tu. Dan Nabi jamin dia masuk surga. Jamin. Masuk surga, boleh sembahyang tahajud malam-malam 2 rakaat tamat 30 juzuk. Rabi'atul Adawiyah boleh sembahyang sunat satu hari 1000 rakaat. Harun Rashid sembahyang tahajud malam 100 rakaat. Kita boleh agak-agak lah. 100 tak boleh. Tak boleh tak apa. 2 rakaat saja cukup lah. Pasal itu akhirat besok kita ada 3 golongan. Ashabul Maimanah wa ashabul Masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Yang pertama puak kanan. Yang kedua puak kiri. Yang ketiga puak yang berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Nah, ataupun dalam segi tasawuf yang pertama rabih, orang yang beruntung. Yang kedua salim, orang yang sejahtera, tak masuk neraka, masuk surga saja. Yang ketiga khasir, orang yang rugi. Kita hendaklah jadi orang yang rabih, orang yang beruntung. Jadi saya pesankan tuan-tuan, kita bagi-bagi masa. Sekian siang ada pahalanya, malam ada ganjaran. Buat setakat mana yang boleh. Fa'tu min mastata'tum. Buat setakat mana yang boleh. Jangan kita meremeh-remehkan ibadat. Tak ada masa lagi dah. Jangan menyesal di tepi kubur besok. Jangan menyesal. Kalaulah aku boleh balik, apa nak balik? Tak balik-balik dah. Itu sebabnya kita berpuasa ikut syariat. Niat betul-betul. Jaga hati, jaga perasaan, jaga mata dan sebagainya. Kam min sha'imin, apa itu? Berapa ramai orang berpuasa tidak apa yang diperolehinya melainkan illal ju' wal atash, melainkan lapar dan dahaga. Itu. Kam min sha'imin laisahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa tidak ada apa yang diperolehinya melainkan lapar dan dahaga. Kita mesti cari pahala banyak-banyak. Sembahyang tarawih, jangan bincang 10 ke 20 ke 30, jangan bincang. Yang penting sembahyang aja. Setengah di wilayah ni 8 rakaat. Setengahnya 20 rakaat. Negeri 9 10 rakaat. Pasal apa? Di negeri 9 tak cukup 10, dia sembahyang 10. Kita tak larat 23, buat pendek-pendek. 8 saja. Jangan sembahyang tampukang. Kalau nak cepat, sembahyang 8 rakaat saja cukup. Tak larat. Jangan sembahyang 20, laju. Seru sangat pun jangan. Kalau seru sangat, banyak orang lari. Tapi tengok wayang, berjam-jam, tahan pula. Sembahyang kan pahala sekian. Kalau sekiranya kita berpuasa, sembahyang tarawih, imam seru sangat pun tak boleh. Dulu masa saya kampung kecil-kecil dulu, ada imam sembahyang tarawih lama sangat. 2 jam baru habis. Dia baca slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum berlambat. Assalamualaikum. Habis lari makmum mereka. Makmum pula lapar perut atau kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum nak mampu imam ni kata. Tak ada. Itu sebenarnya sembahyang tarawih tak larat di masjid, boleh buat di rumah. Buat setakat mana yang boleh buat. Dan berbuka, jangan makan terlalu banyak. Cara makan, kita kalau ke pasar malam, pasar Ramadan, semua sedap. Pasal tekak belum makan lagi.
Ni sedap, ni sedap, ni sedap, sedap. Semua dia beli. Kalau orang jual batu-batu panggang pun orang beli. Tengok batu-batu ni boleh tahan ni. Berapa sekilo ni? RM5, yang bagi 2 kilo. Pasal dia beli makan, belum makan. Kalau dah makan sekarang, tak nak makan lah. Pasal nafsu itu. Orang kedai pandai. Jual barang-barang bermacam aneka barang. Semua sedap. Semua. Akhirnya tak makan. Itu sebabnya lebih selamat jangan berpuasa di kedai. Di hotel. Hotel RM150. Makan macam mana 2 keping, berhenti. Kan mubazir. Cerita, saya tak tahu cerita orang. Bulan Ramadan ni, orang buang makanan setinggi KLCC. Cuba bayangkan. Melambak-lambak makanan. Waktu nak buka puasa, dia beli segala benda. Tak makan. Setinggi KLCC itu. Hampah. Bulan Ramadan. Kan mubazir. Itu sebab tuan bayangkan, pembazir innal mubadzirin kanu li ikhwana syaitan. Pembaziran itu merupakan saudara syaitan. Tuan bayangkan, tengok bab pembazir sekejap. Sekiranya kita beruduk, dah semayang, kita sunat memperbaharui uduk. Tetapi kalau kita belum gunakan uduk itu untuk semayang, tidak boleh kita memperbaharui uduk. Kenapa? Tak mau membazir. Itu kecil je. Uduk. Saya ulang sekali. Barang siapa yang dah semayang, dah beruduk, semayang. Dah semayang, uduk tak batal lagi. Dia nak memperbaharui uduk, hukumnya sunat. Tetapi kalau belum bersemayang, gunakan uduk untuk semayang, tak guna lagi. Maka tak sah dia memperbaharui uduk. Allah tak mahu kita membazir. Itu hukum dia. Makan tak habis, buang. Kita lupakan orang yang tak makan. Waktu Darul Syifa menghantar makanan kepada orang miskin di Pahang, di kampung-kampung ulu-ulu sana tu, ada orang tak makan nasi 2 tahun. 2 tahun tak makan nasi. Dapat beras, dicium je beras tu. Bayang. Banyak orang tak dapat makan sebenarnya, kita tak tahu. Jadi, apa yang patut kita buat? Simpan duit itu, kumpulkan, cari mana-mana kampung yang kurang bernasib baik, kita hantarkan. Kita membazir. Kalau pergi di Afrika, lagi teruk. Pergi Rohingya, lagi teruk. Dalam negara kita pun banyak. Saya pergi Kedah tahun 2000 dulu ni. Begitu juga. Tengah malam mencari orang susah. Berjumpa susah. Begitulah tuan-tuan. Terbalik-balik. Jadi, semain tarawih dan berbuka puasa, caranya begini. Sebelum berbuka puasa, sunat wirid. Apa wiridnya? Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Ighfir liya dzambal azim, fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Saya ulang lagi sekali. Ya? Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Ighfir liya dzambal azim, fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Sebelum berbuka. Wahai Tuhan yang Maha Besar. Wahai Tuhan yang Maha Besar. Wahai Tuhan yang Maha Besar. Ampunilah dosaku yang besar-besar. Tidak siapa yang boleh mengampunkan dosa besar melainkan Tuhan yang Maha Besar. Itu. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Ighfir liya dzambal azim, fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Sebelum berbuka puasa. Dan kalau dah azan, tersunat baca bismillahirrahmanirrahim dan makan kurma sebiji hingga 3 biji.
baru berdoa. Allahumma laka sumtu bika amantu sampai habis, baru makan kuih. Bukan Allah kan? Allahumma laka sumtu, tak salah. Doa kemudian, makan dulu. Nah, kalau kita berbuka puasa di masjid, lagi jangan. Pasal kurma ada 3, dia menghadap ada 5. Allahumma laka sumtu, tengok-tengok dah habis langsung. Apa nak sunturi? Gitu. Caranya, berbuka jangan makan nasi terus, merosakkan perut. Dan lepas berbuka baru sembahyang maghrib. Lepas berbuka makan kurma, baru berdoa. Lepas berdoa baru kita makan kuih sedikit. Kemudian sembahyang maghrib baru makan nasi. Gitu cara. Dan jangan makan benda pedas waktu berbuka. Dan jangan makan terlalu banyak waktu berbuka. Sikit-sikit. Dan waktu malam, isteri kita bangun, sunat sembahyang tahajud 2 rakaat. Witir. Kalau sudah sembahyang witir di masjid tadi, sembahyang witir lagi 3 rakaat, 2 rakaat. Jadi 3 campur 2 jadi 5 rakaat. Dengan buat 3 dia harap. Kita dah sembahyang witir di masjid tadi, balik. Malamkan sembahyang witir lagi 2 rakaat jadi 5. Mana witir dengan yang tadi jadi 5. Dan kita yang tidur ni bangun. Jangan tunggu. Bangun. Dah siap dah? Belum, sambung lagi tidur. Itulah. Begitulah tuan-tuan sekalian. Secara ringkas, tak dapat sambung lagi. Buat puasa ni panjang. Sunatnya, makruhnya, rukunnya dan sebagainya. Jadi kita sambung tahun depan. InsyaAllah. Puasa tahun depan lah. Ya. Maka sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini, tadi kami ni ada membuat buku baru, Sempurnakanlah Solat Detail. Ini boleh kita baca dan boleh mengajar anak-anak kita kesempurnaan solat. Jadi buku ni buku baru dan dah banyak dah dijual. Tuan-tuan kalau berminat boleh dapatkan di belakang sana. Dan kalau tuan-tuan tak bawa duit, boleh berhutang dengan kawan-kawan sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah dan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasahhihal muamalah fima bainana wa bainaka al-sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa husnal dhanni bik wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik makrun bi afiyad darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.